melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Zarina binti Mat Faril atas memberi peluang kepada saya untuk membuat pembentangan dalam kursus pengantar pengajian pendidikan dalam kod kursus GPPP 1092. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kerana tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi Nur Syazwana Nadira binti Muhammad Effendi. Nombor kad pengenalan 041215100086. Baiklah, kita teruskan dengan isi kandungan terlebih dahulu. Jadi berikut merupakan isi kandungan yang akan saya bentangkan sementara saja nanti. Jadi terdapat 5 tajuk besar yang akan saya bentangkan ataupun kupaskan dalam pembentangan kali ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengenalan. Yang kedua adalah pelan pembangunan pendidikan Malaysia, di mana bawahnya terdapat tajuk-tajuk kecil iaitu 2.1 3 gelombang, 2.2 5 aspirasi pendidikan negara, 2.3 6 aspirasi murid, 2.4 iaitu 11 anjakan. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ketiga iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik, di mana di bawahnya juga terdapat tajuk-tajuk kecil iaitu 3.1 pengurusan pengajaran dan pembelajaran, 3.2 pembangunan profesionalisme, 3.3 kemahiran teknologi, 3.4 mempunyai wawasan dan juga 3.5 menjadi suri teladan. Seterusnya kita beralih kepada tajuk yang keempat iaitu tajuk terakhir iaitu penutup, dan akhir sekali saya akan memberikan rujukan yang telah saya kaji sepanjang pembentangan yang telah saya lakukan. Baiklah, seterusnya di sini terdapat sudut penghargaan di mana saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan kepada saya daripada semua pihak. Sepanjang tempoh saya menyiapkan tugasan pentaksiran berterusan pengantar pengajian pendidikan kod kursus GPPP 1092 ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Zarina sendiri selaku pensyarah bagi kursus ini kerana telah memberi bimbingan, tunjuk ajar dan juga panduan semasa saya menyiapkan tugasan ini. Baiklah, kita akan beralih kepada bahagian pengenalan terlebih dahulu di mana saya akan menerangkan tentang pengertian bagi sebuah pendidikan. Pendidikan ataupun education berasal daripada dua perkataan Latin iaitu educare yang bermaksud latihan dan juga educare iaitu didikan. Jadi, pendidikan merupakan suatu bentuk ataupun proses atau usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menjadikan hidup manusia lebih sempurna, di mana konsep ataupun hakikat pendidikan secara umumnya adalah meliputi pendidikan yang berusaha untuk menerapkan ilmu dan juga nilai bagi pembinaan warga negara yang cemerlang. Jadi menurut Kadi dan juga Awaliyah 2017 mengatakan bahawa pendidikan adalah sebuah usaha yang sistematik dan juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Baiklah, di sini saya juga ada menerangkan juga ataupun ingin berkongsi mengenai takrif-takrif pendidikan yang telah diutarakan sebelum ini ataupun kita sedia maklum oleh tiga tokoh-tokoh yang terkenal iaitu Socrates, Plato dan juga Aristotle. Baiklah, kita akan teliti satu demi satu di mana apakah takrifan pengertian pendidikan sendiri daripada ketiga-tiga tokoh ini. Baiklah, menurut Socrates, di mana pendidikan ialah satu usaha untuk memberi latihan moral dan juga disiplin kepada individu supaya menjadi manusia yang baik, setia dan patuh kepada undang-undang negara. Seterusnya kita beralih pula kepada tokoh yang kedua ini iaitu Plato. Takrifan pendidikan beliau ialah pendidikan sebagai satu proses untuk membentuk, mendidik dan juga individu menjadi warga negara yang berakhlak mulia sekaligus
berguna kepada masyarakat dan juga sesebuah negara tersebut. Dan yang ketiga adalah pengertian pendidikan daripada Aristotle sendiri, iaitu pendidikan adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jadi pendidikan ini adalah untuk melatih individu mematuhi peraturan, bertingkah laku yang baik dan juga menjadi manusia yang berguna dalam sesebuah negara tersebut dan juga dalam sebuah pembangunan negara tersebut. Baiklah, kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu tajuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. Baiklah, apakah itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Okey, jadi seperti yang kita tahu, PPPM ini, kita menyedari akan keperluan melahirkan modal insan bertaraf dunia, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM telah pun menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid di seluruh Malaysia. Jadi, PPPM ini juga telah mengambil kira aspirasi dan dasar dalam laporan pendidikan terdahulu seperti Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979 atau pendidikan 1996 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Baiklah, jadi menurut sesuatu kajian telah kami kaji, di mana PIPP tidak hanya memberi fokus kepada satu jenis sekolah dan juga kaum sahaja. Malah, PIPP ini juga menekankan ataupun fokus kepada semua jenis aliran sekolah, termasuklah kepada sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Baik, jadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ini telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Jadi PPPM ini dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Jadi pelan transformasi pendidikan ini telah dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, di mana dapat meningkatkan pandangan daripada ibu bapa, jadi serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda di negara kita ini untuk menghadapi keperluan semasa abad ke-21. Baiklah, kita akan teruskan dengan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini terdapat 3 objektif utama. Yang pertama adalah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan kepada penambahbaikan akses kepada pendidikan, di mana selain itu terdapat meningkatkan standard kualiti, meningkatkan jurang pencapaian equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Baiklah, yang kedua adalah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Dan objektif yang terakhir adalah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuklah perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang mengikut serta menyokong transformasi pendidikan awam. Baiklah, kita akan pergi kepada 3 gelombang, iaitu tajuk baru di mana terdapat 3 gelombang. Jadi kita akan beralih kepada gelombang yang pertama dahulu, iaitu gelombang pertama ini bermula daripada tahun 2013 hingga tahun 2015 yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan sesuatu program. Jadi sebenarnya terdapat 11 pelan tindakan yang dirancang dan juga perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran sesuatu teras itu. Jadi kita pergi kepada ke-11 pelan tindakan yang terdapat dalam gelombang pertama. Jadi yang pertama adalah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Yang kedua, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru, khususnya dalam mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris
sains dan juga matematik. Yang ketiga, standard kemasukan yang lebih tinggi kepada guru baharu. Yang keempat, mewujudkan pembimbing pengetua yang berdedikasi untuk sekolah band 5, 6 dan juga 7, dan mengukuhkan kriteria pemilihan untuk pemimpin sekolah bagi mengukuhkan kepimpinan di sesuatu sekolah. Seterusnya, yang kelima, merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan sekolah ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, baik. Seterusnya, yang keenam, standard bahasa Melayu yang sama dilaksanakan pada peringkat rendah. Yang ketujuh, melaksanakan One Bestari Net ke semua sekolah untuk integrasi ICT di mana dalam pembelajaran harian. Yang ke-8, memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah yang berprestasi rendah. Yang ke-9, peningkatan ataupun meningkatkan enrolment ataupun pendidikan dan penglibatan ibu bapa serta vocational, okey, menawarkan pendidikan vocational yang lebih baik. Yang ke-10 adalah mengukuhkan praktikum dalam program vocational melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Dan yang ke-11, mentransformasi kementerian bermula dengan meletakkan pemimpin yang baik. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada gelombang 2, iaitu pelantikan. Terdapat 9 pelantikan yang terdapat dalam gelombang 2. Jadi gelombang 2 ini, okey, di mana berlakunya perubahan struktur pendidikan, iaitu dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan kepada perubahan semua inisiatif. Jadi antaranya adalah pergerakan 410,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar telah pun ditukarkan kepada pakej kerjaya baru, okey, dan penstrukturan semula kementerian. Jadi, mari kita lihat ke-99 pelantikan dalam gelombang 2 ini. Jadi, yang pertama adalah memacu peningkatan sistem. Yang kedua adalah memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika ataupun kerohanian dan juga identiti nasional. Yang ketiga adalah menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan juga prestasi, okey, di mana menambah baik latihan praperkhidmatan untuk memugar profesion keguruan. Okey, seterusnya adalah menambah baik kurikulum peringkat rendah, okey, di mana dapat melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa. Baiklah, seterusnya yang kelima, menghentikan kelas peralihan untuk menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion bahasa Inggeris dan juga mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa. Okey, yang keenam adalah melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman. Okey, sekolah pedalaman tu macam sekolah kampung, kawasan pedalaman, okey, sekolah kurang guru, okey, dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. Okey, kita pergi seterusnya ke gelombang pelantikan yang seterusnya, iaitu yang ke-7, di mana melaksanakan di mana mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan, okey, di mana kita kumpulan berkeperluan ni kita khususkan dia kepada orang asli ataupun kumpulan minoriti lain, okey, yang pintar, cerdas dan juga berkeperluan khas. Okey, inilah antara pelajar-pelajar yang khas lah, okey, yang kita mengutamakan mereka. Seterusnya yang ke-8, memperluas tawaran pendidikan vocational melalui perjanjian pelaksanaan. Okey, di mana dengan membekalkan pendidikan vocational kepada mereka, okey, iaitu vocational swasta lah. Okey, seterusnya yang terakhir ataupun yang ke-9, mengukuhkan bahagian utama KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, menyusun semula peranan dan juga Kementerian JPN dan juga apa orang kata PPD lah, okey, untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan sesuatu pelaksanaan. Baiklah, kita akan pergi dan juga beralih kepada gelombang ketiga ataupun gelombang yang terakhir, iaitu gelombang ketiga, di mana ianya inisiatif gelombang ketiga ini adalah berfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan.
Baiklah, terdapat 7 pelan tindakan kesemuanya dalam gelombang ketiga ini. Marilah kita lihat secara terperinci satu demi satu. Baiklah, yang pertama adalah mengajak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Okey, yang kedua, membenarkan pengurusan berdasarkan sekolah dan juga autonomi dengan lebih meluas. Okey, dari segi pelaksanaan kurikulum, peruntukan belanjawan dan juga apa-apa sajalah bagi sekolah yang layak. Okey, seterusnya yang ketiga, meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme. Okey, dan dibimbing rakan sejawat seperti saling membimbing, okey, berkongsi amalan yang terbaik, memastikan rakan sejawat mempunyai kebertanggungjawab yang memenuhi standard profesionalisme antara satu sama lain. Okey, terutama sekali kepada pemimpin sekolah. Okey, seterusnya yang keempat adalah meningkatkan inovasi dan juga pilihan, okey, bagi meningkatkan kemahiran berbahasa. Okey, dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, dan juga menyediakan pelbagai pilihan dan dalam mempelajari bahasa tambahan. Okey, digalakkan lagi. Okey, tapi yang utamanya bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Dua bahasa itulah. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada gelombang pelantikan yang kelima, di mana melaksanakan program dan inovasi ICT untuk kumpulan yang berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Okey, yang keenam, mengukuh dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian, ya. Dan last sekali adalah mengkaji semula struktur sekolah, okey, untuk menentukan keperluan bagi mengoptimalkan laluan dan juga pilihan bagi persekolahan. Okey, itu antara ketujuh pelantikan bagi gelombang ketiga. Baik, kita akan teruskan kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara di Malaysia. Terdapat 5 kesemuanya. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian yang pertama dahulu, iaitu akses kepada kejayaan, di mana 100% enrollment ataupun pendidikan merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hinggalah menengah atas menjelang tahun 2020. Jadi, selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua. Jadi, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi dan juga kelompok etnik yang mempunyai hak, okey, mereka mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Okey, jadi kita pergi kepada yang kedua, iaitu kualiti kualiti untuk standard antarabangsa. Okey, kualiti standard antarabangsa. Okey, kualiti standard antarabangsa ini pula, okey, kita tahu negara adalah kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS ataupun nama sebenarnya adalah Trend in International Mathematics and Science Study, dan juga TISA, iaitu Program for International Student Assessment. Okey, dalam tempoh 15 tahun itu. Okey, jadi tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia ini telah pun berkembang dan juga telah pun meningkat, okey, sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan juga tindakan yang telah dilakukan oleh kementerian ataupun kerajaan di negara kita. Okey, hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan negara lain telah pun meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan juga mampu mengekalkan momentum tersebut, okey, secara berterusan. Okey, seterusnya kita pergi kepada equity. Okey, equity untuk semua murid. Okey, di mana equity ini penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira setiap latar belakang lah. Okey, tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi, gender, okey, dan juga tempat, akan dapat memastikan hak kesamarataan pendidikan untuk semua. Okey, jadi
seperti yang tertera, okey, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian, okey, di mana bandar-bandar luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Maksudnya pengurangan dalam jurang pencapaian tu maksudnya semua sama, okey, semua akan dapat pendidikan yang sama tanpa ketinggalan, okey. Jadi pelajar di negara kita ini tidak akan lagi ketinggalan lah seperti orang-orang lain, okey. Jadi semuanya diselaraskan, semua mendapat pendidikan yang sama rata. Okey, seterusnya kita pergi kepada perpaduan, okey, iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Okey, jadi Malaysia yang dikenali sebagai negara yang berbilang kaum, okey, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Jadi sejak merdeka, aspirasi negara ni aspirasi utama negara, okey, negara Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara kita. Jadi sistem pendidikan ni dia telah menawarkan perkongsian, okey, perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak, okey, dengan menghargai kepelbagaian. Okey, dan last sekali adalah ataupun yang terakhir adalah kecekapan, di mana kecekapan ini adalah sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Okey, jadi keberhasilan murid ini merupakan satu indikator, okey, kepada kecekapan dalam sistem pendidikan. Okey, dalam pengurusan dalam sesebuah sistem pendidikan itu. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan 2.3, iaitu 6 aspirasi murid. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kepada rujukan yang telah saya dapat. Okey, menurut Hanafi Mahad, pendidikan merupakan elemen utama yang menjadi asas kepada negara untuk merealisasikan semua aspirasi negara. Okey, jadi marilah kita lihat antara keenam aspirasi murid yang ada. Yang pertama, pengetahuan. Okey, jadi pengetahuan apakah itu? Di mana ada pengetahuan untuk sesuatu perkara tersebut, iaitu pengetahuan lah, okey, pengetahuan seseorang pelajar, di mana setiap murid ini mereka perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Okey, jadi kemahiran ini adalah kemahiran asas lah yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan supaya dapat berfungsi secara berkesan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri mereka sendiri, masyarakat dan juga negara. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aspirasi yang kedua, iaitu kemahiran berfikir. Okey, kemahiran berfikir ni pula adalah kemahiran yang merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berdaya saing, okey, berupaya untuk bersaing pada peringkat global. Jadi berfikir adalah proses kognitif yang orang kata membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan juga ilmu dapat dijana. Okey, jadi adalah menjadi satu aspirasi sekiranya pendidikan negara ini dapat dicapai, agar setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Okey, yang ketiga adalah kemahiran dalam memimpin. Okey, kemahiran memimpin ni pula adalah satu pembangunan tamadun, okey, sesuatu bangsa di mana ini terletak pada kualiti kepimpinan itu sendiri, okey, yang menerjui sesebuah negara. Jadi usaha membina pemimpin yang berkualiti ini yang bakal menerjui negara penting diwujudkan, okey, penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda pada masa kini, kerana mereka lah yang akan menjadi pelapis pada masa akan datang. Okey, jadi kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting juga, okey, bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok itu, institusi, masyarakat dan juga negara, okey, dan juga kelangsungan, okey, pada masa hadapan. Justru itu, okey, sistem pendidikan telah berusaha untuk membantu setiap murid, tidak mengira latar belakang sekalipun, untuk mencapai potensi mereka, okey, melalui penglibatan sebagai seorang pemimpin serta bekerja dalam sesuatu kumpulan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada aspirasi murid yang keempat, iaitu kemahiran peribahasa.
Okey, untuk kemahiran dua bahasa ni pula, okey, seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ni merupakan bahasa pengantara, okey, dalam sistem pendidikan Malaysia. Jadi ini telah pun memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu. Sebab kita tahu bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita. Jadi semua saya yakin semua telah pun mempunyai kemahiran dalam bahasa Melayu. Kerana kita sebagai masyarakat jati sendiri sudah semestinya mahir dalam bahasa ini. Jadi ini telah pun memberi satu peluang, telah membuka peluang bagi kepada semua murid, okey, untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan. Disebabkan itu bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua pula dan bahasa komunikasi antarabangsa. Okey, jadi keadaan dan juga senario dalam negara serta dunia amnya pada masa sekarang ini, okey, jadi telah pun berubah kerana penguasaan dalam bidang sains, okey, dan juga teknologi akan menentukan survival sesuatu bangsa itu sendiri. Jadi amat penting sekali, okey, sekiranya kerana kebanyakannya bahan bacaan adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi justru itu penguasaan bahasa Inggeris di peringkat sekolah perlulah diberi penekanan kepada murid-murid ini, terutama kepada anak-anak yang masih kecil. Okey. Seterusnya kita pergi kepada etika dan juga kerohanian, di mana setiap murid ini perlulah dididik, okey, dan dibimbing untuk memiliki etika dan juga satu kerohanian, okey, yang tinggi supaya dapat menghadapi cabaran pada abad yang ke-21. Okey. Jadi dalam etika dan juga kerohanian ini kita mempunyai diberikan penekanan, okey, diberi penekanan kepada setiap murid untuk mewujudkan satu set prinsip, termasuklah nilai bersama yang kukuh, okey, serta didukung oleh semua rakyat Malaysia ni, tidak mengira kaum ataupun etnik. Okey, sebagai contoh yang pertama dari segi kerohanian, di mana kita ni mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Yang kedua adalah integriti, di mana kita mempunyai keberanian, disiplin dan juga mempunyai semangat sendiri untuk melakukan sesuatu perkara yang betul. Yang ketiga pula adalah tanggungjawab civic, iaitu civic ini adalah bertindak untuk kebaikan negara. Okey, di mana melakukan kebaikan, satu kebaikan itu kepada negara, okey, mengambil berat terhadap orang lain, okey, dan juga alam sekitar, serta memiliki keupayaan yang mendalam, okey, untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Okey, dan kita beralih pula kepada aspirasi murid yang terakhir, iaitu identiti nasional, di mana identiti nasional ini adalah rakyat Malaysia, okey, rakyat Malaysia itu sendiri, okey, mereka mempunyai perasaan yang tidak berbelah bagi terhadap identiti nasional. Okey, mereka berpegang teguh dengan prinsip rukun negara, iaitu 5 prinsip rukun negara untuk perpaduan dan juga masa depan Malaysia. Jadi setiap murid tanpa mengira latar belakang, okey, etnik, kepercayaan, taraf hidup, okey, sosioekonomi ataupun tempat, perlulah, okey, berbangga menjadi rakyat Malaysia. Jadi bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlulah belajar untuk memahami perbezaan, okey, dan bertolak ansur serta menerima, menghormati orang lain dan juga mempunyai semangat kekitaan antara satu sama lain, tidak mengira latar belakang, bangsa dan juga sesuatu etnik tersebut. Baiklah, seterusnya 2.4 kita teruskan kepada tajuk 11 anjakan. Okey, 11 anjakan ni, okey, bagi mencapai sesuatu aspirasi, okey, sesuatu aspirasi yang dihasratkan, di mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM tadi telah pun menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan di negara kita. Jadi, setiap anjakan perlulah memberi kesan ataupun impak, okey, kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equality, perpaduan dan juga kecekapan. Jadi, marilah kita lihat ke-11 anjakan yang telah dikeluarkan oleh PPPM. Tapi sebelum itu, menurut Zulkifli Mat Alwayi, okey, 2021, pengajaran dan pembelajaran ini telah terkandung dalam 11 anjakan pendidikan yang menuntut guru-guru melaksanakan amalan pembelajaran dan juga pemudahcaraan di dalam kelas.
Okey, jadi kita pergi kepada ancakan yang pertama, di mana menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ancakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan, sebagai contoh bahasa Mandarin. Kerana kita tahu sekarang bahasa Mandarin juga antara bahasa ketiga, bahasa yang ramai telah pun mempelajari bahasa tersebut lah, kerana telah pun dikatakan menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa yang ketiga selepas bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan. Seterusnya, ancakan yang ketiga adalah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Kita pergi kepada ancakan yang keempat, di mana mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah-sekolah. Tidak kira sama ada sekolah kurang guru, sekolah kurang murid ataupun sekolah bandar. Seterusnya, keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian kursus berasaskan keperluan yang diperlukan ataupun yang ditetapkan. Seterusnya, yang ketujuh, memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi ataupun TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi sekarang ni kita tahu di Malaysia kita telah pun melibatkan ataupun didedahkan dengan kaedah-kaedah pembelajaran menggunakan pendigitalan. Jadi itu adalah salah satu inisiatif kerajaan ataupun PPPM ini untuk ke arah mentransformasikan pendidikan di negara kita. Seterusnya kita pergi kepada nombor 8, di mana mentransformasikan kebolehan dan juga satu keupayaan untuk penyampaian kementerian. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Sebagai contoh, bekerjasama dengan ibu bapa ni kita boleh kaitkan dengan PABG, betul tak? Kerana PABG ni memang setiap sekolah ada dan itu merupakan satu persatuan ibu bapa dan guru untuk saling berbincang dan berkumpul untuk membincangkan hal-hal yang perlu dibincang dalam satu sekolah tersebut lah untuk diselesaikan. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang ke-11 ataupun yang terakhir adalah meningkatkan keluasan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada tajuk yang ketiga, iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi menurut Mat Nasir 2022, guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Jadi transformasi pendidikan negara ini memerlukan guru yang berperanan untuk memastikan generasi muda ini diberikan pendidikan yang berkualiti ataupun yang baik seiring pendidikan di peringkat global. Jadi melalui pendidikan yang berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran yang kritikal pada abad ke-21, jadi sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan. Baiklah, sekarang kita akan beralih lagi kepada poin yang pertama untuk implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Jadi yang pertama adalah pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran. Di mana di sini profesionalisme guru di dalam bilik darjah kita dapat lihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dan bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Jadi sebagai contoh, guru itu perlulah berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan sesuatu pencapaian matlamat itu dan objektif dapat ditetapkan. Jadi bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini, maka perlukan kebijaksanaan seseorang guru itu dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan sesuatu penilaian. Baiklah, yang kedua adalah pembangunan profesionalisme. Baiklah, jadi guru itu harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan bagi memastikan diri mereka
telah dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam setiap pengisian. Baik, di sini saya ingin memberikan contoh seperti guru itu perlulah melestarikan pembangunan profesionalisme ini dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan juga perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran mereka melalui pembelajaran yang berterusan. Jadi dekat sini saya agak tertarik dengan perubahan budaya kerja. Jadi seperti sebelum ini kita dapat lihat macam seseorang guru itu setiap guru itu mempunyai cara ataupun budaya kerja masing-masing. Jadi apabila adanya ataupun kita jadikan guru yang berjiwa pendidik ini haruslah mempunyai satu budaya kerja yang sentiasa berkembang, sentiasa berinovatif untuk mencuba perkara-perkara yang baru. Baiklah, seterusnya, jadi jika kita sekiranya seorang guru itu mempunyai sifat-sifat nilai-nilai seperti ini, pembangunan profesionalisme ini, jadi ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid yang mempunyai berbagai kebolehan, mampu mencetuskan idea-idea baru dan berupaya menyelesaikan setiap masalah. Jadi guru perlulah saling bekerjasama, bantu-membantu antara satu sama lain dalam menangani isu-isu dan berkongsi amalan yang terbaik. Jadi guru juga harus bersikap lebih terbuka kepada pembelajaran dan juga cara bekerja yang baru. Jadi guru juga haruslah menambah baik amalan profesional ini secara berterusan dan juga mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya kita pergi pula kepada kemahiran teknologi. Baiklah, untuk kemahiran teknologi ini pula, kita tahu yang ancakan transformasi yang ketujuh dalam PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan juga komunikasi bagi meningkatkan sesuatu kualiti. Pembelajaran di sekolah haruslah disambut dengan minda positif oleh setiap guru. Tak kira lah sama guru yang muda ataupun guru yang sudah beranjak usia, kita harus setiap guru itu haruslah menerima dengan pandangan yang positif, kerana pendidikan ini, sistem pendidikan ini perlulah sentiasa kita perbaharui dan kita memantapkan lagi dengan dunia-dunia yang selaras dengan sistem pendidikan di era global. Jadi guru perlulah menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti, inovasi murid dan juga dalam interaksi bersemuka dan juga persekitaran maya ataupun dunia digital. Jadi sebagai contohnya, guru hendaklah menggabungkan alat ataupun sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan juga membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun kita panggil sebagai TMK. Yang keempat adalah mempunyai wawasan. Jadi guru perlulah memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan berbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Jadi di sini saya ingin mengatakan satu contoh, iaitu guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mereka mampu bersaing di peringkat global. Jadi di sini kita dapat tahu sekiranya murid itu berupaya ataupun berpotensi bersaing di arena antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dahulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir adalah menjadi suri teladan, di mana guru
Guru ini berperanan sebagai suri teladan kepada semua murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka. Bukan itu sahaja, guru juga haruslah berusaha untuk menghasilkan murid yang dibangunkan itu dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan juga pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sah-sah murid. Jadi sebagai contoh, hasrat itu telah pun diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Jadi anjakan ini tentunya menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik. Okey, jadi untuk kesimpulan bagi poin ini, guru perlulah menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Baiklah, akhirnya kita sudah pun sampai ke penghujung rumusan. Jadi secara rumusnya saya akan simpulkan semuanya di bahagian penutup ini. Jadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ini dibangunkan sebagai satu pelan tindakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa dalam usaha mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Jadi PPPM ini dilaksanakan dalam 3 gelombang seperti yang saya sudah terangkan tadi, 3 gelombang. Okey, yang berfokus kepada 5 aspirasi sistem, iaitu sistem pendidikan dan juga 6 aspirasi murid dengan melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan. Jadi 5 aspirasi sistem ini meliputi akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. 6 aspirasi murid pula berfokus kepada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Manakala bagi 11 anjakan pula melibatkan kesamarataan akses, kemahiran berbahasa, penghayatan nilai, transformasi profesion guru, pemantapan TMK ataupun teknologi maklumat komunikasi, penyampaian kementerian, kerjasama ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, memaksimumkan keberhasilan dan meningkatkan ketelusan. Di sini merupakan rujukan yang telah saya kaji dalam jurnal dan juga buku. Okey, terdapat 5 kesemuanya yang telah saya masukkan ke dalam slide-slide pembentangan saya. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rozarina binti Mat Faril dan juga Encik Luqmanul Hakim bin Abdul Ghani selaku selaku pensyarah ganti kepada Puan Zarina kerana telah memberi tunjuk ajar kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugasan pembentangan kedua ini, iaitu tugasan persembahan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang banyak membantu saya secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.